الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tempat yang paling memberikan ketenangan kepada kita bila kita melangkah masuk. Mudah-mudahan kita berada dalam rumah Allah ini, kita sama-sama beriktikaf, niat balik iktikaf kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sepanjang masa orang yang beriktikaf di dalam masjid dituliskan pahala baginya dan diampunkan dosa-dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita lepas sebut berkenaan dengan dalam surah An-Nisa pada ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, iaitu tentang pembahagian harta yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam Al-Quran. Dari segi pembagian harta pusakanya bagaimana, Allah tentu dah cuma tunggu kita nak ikut je. Nak rujuk atau tidak mahu rujuk Al-Quran, nak jumpa dengan pakar pada faraid tentang ilmu mawaris, ilmu harta pusaka ini atau tak sih. Itu saja. Kemudian tentang wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita, iaitu anak-anak. Allah Taala mewasiatkan kepada kita ni anak-anak itu sebagai wasiat dan amanah yang perlu dijaga, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu wahai orang-orang yang beriman dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Para mufassir meletakkan ayat yusikumullahu fi auladikum ini iaitu pada penjagaan titik berat ibu bapa terhadap anak-anak tentang agama. Ibu bapa kena ambil berat tentang agama, bagaimana cara untuk memasukkan akidah ke dalam diri seorang manusia, terutamanya anak-anak di bawah tanggungan kita ni. Nak letak lagu mana, nak mula-mula nak masuk, nak pasakkan akidah dalam diri mereka ini, yang mula-mula sekali mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lahir itu alhamdulillah agama dalam agama Islam dah. Allah Taala percuma boleh duduk jadi seorang muslim dah, kita ni lahir orang Islam dah. Tidak kata keliru nak pilih agama seperti mana yang dituntut oleh sebahagian puak sekarang ini, supaya kalau anak yang lahir itu biarlah tidak diletakkan dia ni agama apa. Dalam kat kunalia dia ni tidak diletakkan agama apa. Bila nanti dia umur 18 tahun baru dia boleh pilih dia nak agama ke apa. Ketika tu tempoh masa yang panjang dah. Kalau musuh-musuh Islam ni, syaitan dan sebagainya ni, banyak dah cara dia. Nak hidup, nak sampai 18 tahun, nak pilih, nak tentukan agama Islam atau tidak ni, tempoh masa yang panjang lah. Umur 18 tahun baru boleh nak tentu dia nak pilih
waktu itu pencorokannya lagu mana. Nak. Jadi hak Nabi ajar dah. Nabi sebut dah. Nak. Fa abawahu ay umasjisanihi aw yunassiranihi aw yuhawidanihi. Nabi sebut dah, ibu bapa lah yang mencorokkan anak ini, sama ada dia jadi Majusi ke, Kristian ke, Yahudi ke, dalam konteks dia ni ikut cara hidup. Dalam bentuk pendidikan sekarang ni nak ajar ni dia banyak. Kalau kita ibu bapa tak ada akses nak ajar anak-anak, melainkan dengan cara royak, kena bagi tahu, kena bagi tahu, kena tunjuk. Tapi akses yang lebih luas lagi, benda lain yang banyak lagi, TV, telefon, komputer, internet ke apa ni, panjang lagi masa dia berbanding dengan ibu bapa nak ajar anak-anak. Panjang lagi masa. Sebab itulah pilih tempat ngaji pun pilih tempat yang molek dah, supaya dimasukkan ilmu-ilmu yang baik. Ada tafsirnya, ada akhlaknya, ada hadisnya, ada Al-Qurannya. Barulah boleh membentuk jati diri Islam, ada akidah dalam jiwa ni. Kalau tidak, kalaulah berlaku seperti mana yang dituntut untuk umur 18 tahun baru pilih agama, nescaya rosak habis umat Islam, rosak habis orang Islam ni. Anak-anak muda akan rosak habis, kerana pendidikan lain lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Nak banding dengan kita nak beri pendidikan ni, masanya terhad sangat. Hari ini kita tengok pula pada satu ayat yang seterusnya dalam surah An-Nisa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhun litadhhabu bi ba'di ma litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun wala illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat 19. Hai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. La tahillu, tidak halal bagi kamu, maknanya haram bagi kamu untuk antarithun nisaa karha, untuk menjadikan wanita itu sebagai pusaka yang kamu nak warisi. Nanti kita tengok apa dia sebab tu ayat ni. Dan jangan pula kamu ni berlebih-lebihan nak minta pula nak ambil balik mimma ataitumuhun, daripada apa yang telah kamu berikan kepada dia, mahar. Mahar, lepas tu infak kita kepada dia, pada orang perempuan isteri ni, nak ambil semula. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, melainkan orang perempuan tadi, si isteri tadi, melakukan perbuatan fahishah, perbuatan yang keji, yang jelas perbuatan dia tu keji dari sisi agama. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan menggauli isteri kamu, gaulilah isteri kamu ini bil ma'ruf, dengan sepatutnya. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padanya, tak suka pada perempuan tu, boleh jadi ada benda tak kenal ke apa semua. Tak, sabarlah. Allah Ta'ala kata sabarlah.
atas perkara-perkara yang kamu mungkin tak suka pada dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada hubungan suami isteri itu ada kebaikan yang banyak. Diriwayatkan daripada Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan juga Nasai dan Abu Daud juga meriwayatkan daripada Ibnu Abbas juga, bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang bernama Qais, seorang yang soleh yang meninggal, mati dan meninggalkan isteri. Ada isteri ini, mungkin lebih daripada satu ke isteri dia. Kemudian mempunyai seorang anak yang soleh. Ada juga anak dia ni mungkin dah dewasa, lelaki, yang mana anaknya menginginkan untuk menjadikan isteri Qais tadi sebagai isteri dia, nak memiliki pula, nak kahwin dengan bekas bini ayah. Padahal perkara itu halal berlaku pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, kalau ayah mati, anak kena kamu, tak boleh nikah dengan mak. Perkara itu berlaku pada zaman jahiliyah. Dalam riwayat lain menyatakan, pada zaman jahiliyah, si isteri yang kematian suaminya wali ataupun waris kepada suami. Wali kepada suami ni sama ada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, adik-beradik lelaki si mati, ataupun pok kepada si mati, waris, berkuasa penuh terhadap bekas isteri kepada si mati. Sama ada jika ia menginginkan untuk mengahwininya, atau ia ingin mengahwinkan si isteri tadi dengan orang yang mereka kehendaki. Dan keluarga si wanita ataupun isteri kematian suami tadi tak ada hak langsung. Ini zaman jahiliyah ini. Jadi berlaku pada isteri Qais. Bila suami dia ni meninggal, Qais meninggal, lalu anak dia kena kepada bini mak dia, bini ayah dia. Boleh jadi bukan mak kandung dia. Bini kedua ke, bini muda ayah dia, muda lagi, kena. Ayah kahwin muda, umur sebaya dengan anak. Bila ayah meninggal, anak kena mak tiri. Lagu mana? La tahillu, haram hukum dia. Di mana apabila berlaku kisah ni, lalu si isteri merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Qais ni pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana bekas anak dia ni kena kepada dia, bekas anak suami, bekas, walaupun tidak anak kandung ataupun anak tiri, kena. Lagu mana? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, baliklah, sesungguhnya tidak halal bagi seseorang untuk mengambil isteri, bekas isteri suami dia untuk dijadikan isteri, ataupun tidak halal bagi si wali untuk mempusakakan. Jadi dia nak beri ke siapa, dia kena. Bila bini mati, adik-beradik lelaki ni suruh nak beri hak perempuan tadi ke siapa-siapa, dia kena. Tak suruh nikah dengan orang ni, tak boleh. Dia tidak ada hak sama sekali terhadap wanita. Katakanlah ni kita nak
dia dah. Tak boleh lah. Tapi kalau ayah kita belum bersetubuh lagi dengan bini dia. Kalau belum setubuh, tak setuh lagi, maka boleh. Ni masalahnya hak sudah disetubuhi oleh suami. Ini. Serta tidak boleh mengambil sebahagian ataupun harta yang telah diinfakkan kepada isteri. Kerana tak kena dah beci ya. Ini. Bila beci nak ambil semula mahar, nak ambil semula hak bagi dah rumah wi kereta wi nak ambil semula. Ini. Tak boleh ambil lah. Tidak boleh ambil apa yang telah diberikan kepada si isteri. Jadi tulis nama dia dah, wi nama dia dah tak. Tuk salin nama dah, tanah dengan rumah dengan kereta. Tiba-tiba balah tuk laki nak ambil semula. Tak boleh ambil. Illa an yatina bi fahishah. Kecuali si isteri tadi memang dia ni buat salah dari segi agama. Tak salah segi agama, fahishah, perkara yang keji. Ada yang menyebut fahishah ni isteri dia ni berzina dengan orang lain. Tak keluar dengan jantan lain. Ataupun tak tahap berzina lagi pun dikira fahishah. Tak. Maka suami yang nak ceraikan isteri tadi, tak, dia boleh ambil. Bila dia balah-balah, bini kata cerah, tak suka sangat tak kena cerah. Dia kata boleh ambil. Tak boleh ambil daripada apa yang telah dia bagi. Tarik semula rumah, tarik kereta, pergi. Nak pergi sangat, kena sangat, nak turut sangat dia pergi. Ya. Katalah dia orang kawan. Bini kita berkawan dengan Bintan. Berbuat sekali dia kawan dengan bos. Dia kawan, dia keluar lagi. Ada kain kita, sudah patut silakan. Dia keluar lagi dengan bukan ada di mana dia. Keluar lah. Keluar tu salah tu. Si isteri keluar dengan lelaki lain tanpa izin suami. Salah tu. Tapi dunia hari ni lagu tu lah. Ni kita panggil sebagai dayus. Bila suami membenarkan isteri dia buat benda yang salah dari segi agama depan dia. Orang panggil sporting. Suami saya sporting, tak apa, saya keluar dengan kawan sekolah saya dulu. Saya ada renew kalau pergi tempat ramai-ramai tak ada masalah. Ni mari jemput di rumah. Ataupun tunggu mana-mana hak laki yang ambil. Laki pada ada isteri dah, dan dia isteri orang perempuan itu ada suami dah. Tak. Kalau suami minta izin, isteri minta izin, boleh tak saya naik kereta dengan kawan saya? Naik kereta dengan kawan saya. Suami kata tak apa, awak naik kereta je tak? Naik kereta tak apa. Membiarkan keadaan tu berlaku, orang panggil hak dalam ayat Quran sebut, la taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Hampir ni ulama kata tengok, bermula dengan tengok. Bermula dengan tengok. Tengok, lepas tu tanya, jumpa. Lama-lama tengok, sengih. Lepas tu tanya khabar. Ini benda yang hampir. Tanpa orang panggil sebab. Tanpa sebab. Tengok duk lalu semua ni, tanya. Tak. Kalau tanya nak tahu untuk menghilangkan kemusykilan, tak apa. Gimana hari-hari? Nak klik malah, nak tanya, nak tahu, tak apa. Tapi kalau tanya, lepas tu tanya pula, ambil tanya khabar, ni lama-lama kecek ni, lain dah. Akhir-akhir sekali nak terjebak dengan perkara-perkara yang fahishah. Jadi sekarang ni kata-kata kita mengajar di masjid ini satu kawan ni oh ya kan satu pergi kerja bersama, naik kereta bersama, macam mana hukum macam tu? Tak boleh. Kecuali ada mahram. Ada mahram si perempuan. Benda hak lagu tu, benda berlaku banyak lah. Nak tu pergi hijau sekali, anak pergi sekolah sekali. Hak anak
hak mak pun sama juga. Tak. Ini benda yang bersalah lah. Suami dia membenarkan. Tak apalah, tak rasa hijau. Tak leh lah sebenarnya. Ataupun arahan daripada kerja pejabat. Kena pergi kursus sekali 2 orang tu. Tahu-tahu bini kena pergi kursus 2 orang aja, seorang lagi hak lelaki. Lepas tu pergi sekali. Ini benda yang salah. Suami lah kena pergi hantarnya. Kan ni? Membiarkan benda tu lama-lama tu jadi lagu tu. Tiba-tiba jadi minta cerai. Ni kalau boleh elok-elok lah benda tu. Jadi illa bi an yati nabi fahishatin bayyinah, kecuali isteri ni melakukan perkara yang fahisyah jelas dari segi agama. Maka suami bila dia isteri minta cerai, dia boleh ambil balik harta dia. Boleh ambil hak dia beri tu, dia nak ambil mula tak apa. Tapi bukan ambil semua. Kalau ada anak-anak mesti kena tanggung juga. Bila berlaku perceraian, suami ni anak tak putus, dia kena tanggung. Siapalah cukup umur. Siapa cukup umur. Kalau perempuan, dialah jadi wali sampai dia kahwin. Jaga perempuan tadi. Ni berlaku perceraian, anak tinggal, binilah cari makan ke anak. Ni salah. Tidak diajar dari agama kita. Demikian juga pada seorang perempuan yang mana meminta cerai dengan suami. Minta cerai, tak suruh cerai. Yang ni kerana tak kenal dah ke lelaki. Nyata ni dia. Tak kenal dah, aben tak cekak dah. Ni tasir. Jadi dia panggil dalam bab khulu'. Khulu' ni isteri minta cerai dengan suami, suami minta ganti rugi. Boleh. Kalau nak cerai awak kena bayar. Ni hak bayaran ni hak isteri lah. Awak kena bayar saya. Saya nak rumah, saya nak gani-gani. Setuju? Boleh cerai. Tu khulu'. Ada pun hak tadi, isteri yang melakukan perkara fahisyah, mungkar, maka suami boleh ambil, tarik balik harta dia. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah isteri dengan sepatutnya, iaitu menjadikan isteri ni sebenar-benarnya isteri lah. Dia ada dua bahasa, bahasa Arab dipanggil, satu muamalat. Muamalat juga orang panggil pergaulan juga. Pergaulan. Tapi muamalat ni supaya macam nego lah. Jual beli. Jual beli ni, walaupun kita ni berjual beli dengan orang yang musuh kita pun, kita boleh berlaku juga jual beli. Boleh berlaku jual beli lagi walaupun dengan musuh. Saya tak kenal, tak suka kepada dia, tapi kalau dia beli saya kena jual. Bukan tak sejual, jual juga. Kita kena tak suka dia, kita nak barang dia, kita kena beli. Itu muamalat. Tapi muasyarah ini dalam keluarga, dia mudah kita contohkan dengan, kalau muasyarah dengan muamalat ni kadang-kadang dia boleh diasingkan lagi. Pergaulan yang boleh diasingkan pula. Supaya percampuran yang boleh diasingkan pula muamalat. Supaya apa? Pira meliwat cerita apa? Musang berjanggut. Ni. Buat mari satu uncang, capu belakang, nge berah, nge garang, nge gepoh, ni capu. Boleh diasingkan, boleh diasingkan. Tapi muasyarah supaya air dengan gula dengan teh. Capu dalam itu belakang kucak-kucak, tak boleh nak asing dah. Itulah muasyarah. Maknanya hubungan dalam keluarga yang sebati. Wa ashiruhun, pergaulan yang sebati dengan keluarga, bil ma'ruf, yang sepatutnya.
walaupun tidak kenal kepada orang perempuan, tiba-tiba tak kenal lah, adalah sesuatu benda ni mula-mula molek belaka. Nak molek belaka ni habis semua benda molek. Tapi lama-lama bila jujur bercerita ni ada orang tak kenal. Tak kenal macam-macam lah. Ni Allah Subhanahu Wa Taala kata sabar. Sabarlah. Dia orang perempuan pun dia ada juga tak suka pada suami ni. Dia ada juga tak suka. Cuma dia tak oyak, boleh jadi tak oyak. Dia tak zahirkan. Sabar gitulah. Begitu juga suami kena sabar terhadap isteri walaupun ada benda dia tak kenal. Bukan kait dengan perkara yang fahisyah. Ini mungkin perangai dia ada sikit-sikit. Ini jenis masak-masak, lepas tu tak basuh. Ni tinggal gitu. Lepas tu esok nak masak guna pula. Tak. Mungkin ada jenis gitu, tak, yang suami tak kenal atau tak senang hati. Ni sabar. Kerana Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala buat antara hubungnya suami isteri ni lebih banyak lagi kebaikan dia berbanding yang benda-benda kecil tu. Benda tu kecil je. Tapi syaitan ni dia akan jadi besar ke benda tadi. Syaitan dia memang suka dah nak suruh bala. Allah Ta'ala sebut syaitan ni suka yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan dia memang suka nak suruh orang bala, nak suruh orang marah dengan bala. Itu memang kerja syaitan. Jadi bila kita ada tak puas hati ke apa, ingat ayat ni, memang syaitan kali boleh nak suruh balas, nak suruh marah. Jadi kita boleh sabar dengan perbuatan tersebut. Maka orang perempuan tidak boleh diwariskan, tidak boleh nak diwariskan. Bila mati suruh adik-beradik suami suruh nikah dengan adik-beradik dia pula. Dah mati sulung nikah dengan sulung. Adik-beradik adik-adik bawah ni kata suruh kakak ipar ni nikah dengan hak nombor 2 lah pula. Hak nombor 2 tak nikah lagi. Suruh tu nak dengan paksa. Kecuali dia sama nak, tak apa, boleh nikah dengan adik-beradik bila kecuali dengan berlaku kematian, mati atau cerai. Tapi tak boleh memaksa atau memiliki dia. Wali tak boleh paksa, anak tak boleh paksa. Suami bekas apa ni, bekas isteri kepada ayah dia tak boleh dia nak paksa. Dia anak tiri dia nak paksa mak tiri dia ni suruh nikah dengan orang tua ni, tak boleh. Dia tak ada hak. Ayat yang seterusnya, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dan juga diharamkan kepada kamu untuk mengahwini perempuan yang bersuami. Haram nak nikah dengan apa ni, orang perempuan yang ada suami, tak boleh. Illa ma malakat aymanukum. Allah sebut melainkan apa yang kamu miliki daripada hamba. Hamba tawannya, tawannya perang. Tawannya perang ni, ini berlaku pada perang Khaybar. Ayat ini turun berlaku pada zaman perang Khaybar, di mana sahabat ni tawannya orang perempuan di kalangan ahli kitab, orang Kristian, orang Nasrani. Jadi tawan yang perempuan tadi, dia ni dah dari kalangan orang Nasrani.
Lalu ketika mana mereka ingin menggauli hamba ni, dia hukum dia halal untuk tuai dia. Tuai dia boleh menggauli dia macam isteri juga, hamba. Hamba tu dia beli ke, hamba daripada tawanan ke, mana dia tu hamba. Tak halal untuk digauli. Ini boleh. Jadi ketika mana para sahabat ni dia nak menggauli tawanan dia tadi, dia rasa enggan kerana tawanan dia ni, dia tahu perempuan ni tak, tu lelaki dia ni ada lagi, masih ada suami lagi ini. Lalu mereka pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu hal tersebut, mana mereka ni rasa enggan dan tidak mahu untuk menggauli tawanan mereka. Dalam riwayat lain menyebutkan, apabila sahabat di kalangan sahabat ingin menggauli isteri tawanan daripada perang Khaybar tersebut, lalu mereka berkata, orang Tina tu kata, tawanan dia kata, Gabriel, sesungguhnya aku masih memiliki suami. Dia kata, aku ni ada tu laki-laki, dia tu tawanan dah, jadi hamba dah. Tak. Macam apa? 3 Abdul ni, hamba, jual hamba dah. Bila jadi hamba, kalau dalam perang ni, walaupun dia ada suami, dia jadi tawanan pergi, maka dia tu jadi halal untuk tuai dia. Jadi halal. Lalu Nabi SAW sebut, gaulih mereka, sesungguhnya mereka itu halal bagi kamu. Halal, boleh, tak ada masalah. Ataupun mendapatkan daripada harta-harta, ataupun nak cari perempuan dengan harta kamu. Maknanya mu ada duit, ada harta banyak, mu nak cari orang perempuan, isteri-isteri, nak cari bini lebih, tak ada masalah. Bukan bertujuan untuk berzina. Maknanya boleh dengan harta tadi nak nikah dengan orang lain, dengan siapa pun, yang mana yang sah nikah bagi kamu, tetapi bukan untuk cara zina. Tak semata-mata nikah tu untuk orang panggil seksual saja, tidak. Dengan harta tadi guna untuk jaga perempuan tadi, untuk jaga dia dan untuk orang panggil pera dia lah. Bukan kata nikah untuk jadi perempuan simpanan. Perempuan simpanan tapi dia nikah, nak dia sipeh saja. Tak boleh beranak, tak boleh beranak, tidak, tidak boleh seperti itu. Ini semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan manusia lah. Kita semua ni Allah Taala atur comel dah. Kau nak nikah lagu mana, belum nikah lagi lagu mana Allah Taala nak. Agama kita ni tuntut nak cari pasangan tu kena cari lagu mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini al-mar'atun ad-dunya al-mar'atun mata'un. Nabi sebut al-mar'atun mata'un. Orang perempuan ni ialah perhiasan. Orang perempuan ni perhiasan. Wa khaira mata'iha al-mar'atun salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ini ialah orang perempuan yang salih. Nak perempuan salih nak cari mana lah. Ni zaman-zaman sekarang ni. Tunkahul mar'atun li arba'ah. Dikahwini perempuan itu dengan 4 ciri-ciri dia. Nabi ajar nak pilih orang perempuan, nak pilih orang perempuan mesti ada 4 ciri ni. Tunkahul mar'atun li arba'atin. Yang pertama,
li jamaliha wa limaliha. Yang mula-mula limaliha wa li jamaliha wa li nasabiha wa li diniha. Fasfar li dzatid din taribat yadak. Nabi kata dikahwini perempuan itu dengan 4 perkara, iaitu pada hartanya. Boleh nak cari orang perempuan yang kaya. Tak? Kaya. Wali jamaliha, dengan kecantikan dia. Cantik. Cantik, orang kata cantik. Orang kata comel. Dia comel pada seseorang ni tak sama. Tak sama. Ini. Kalau tanya orang tu, dia ni comel mana? Dia kata dia kenal. Tengok dia jalan. Orang ni kata kenal cara dia kecek. Maknanya kenal tu tak sama belaka. Tak. Bukan kata comel ni serupa belaka tengok. Comel mana? Muka belaka. Tak juga. Tak, pandangan cantik tadi ialah pandangan yang Allah Ta'ala wi kita nampak dia ni juruh molek comel. Itu comel pada pandangan kita lah. Wali jamaliha wali nasabiha, dan juga pada nasab keturunan. Kita kenal dia ni keturunan yang baik-baik. Asasilah orang mana. Ni orang duduk di kawasan-kawasan mana ni. Ni orang duduk dalam pondok ni, orang dalam pondok ni orang ngaji. Keturunan ni orang ada agama ni, orang panggil mutadayin. Mutadayin ni berpegang kepada agama. So lagi Nabi kata, Nabi letak terakhir walidiniha, dan pada agamanya. Apa yang Nabi tak letak mula-mula sekali walidiniha? Baru letak baru comel dia harta belakang. Nabi letak walidiniha belakang sekali. Pada agama belakang sekali. Bak nak cari hak agama ni payah. Payah. Tapi Nabi royak fasfar li dzatid din. Kalau siapa yang pilih hak agama, hak ngelas sekali ni, taribat yadak. Taribat yadak ni lagu mana? Kalau orang Arab dia tunjuk taribat yadak ni, kalau cekor tanah tu, kepal dia ni bukan kepal lagu ni. Taribat yadak, tangan. Taribat yadak tuah tangan dipanggil, iaitu kepal lagu ni. Maknanya kepal tu benda besar. Cekor lagu tu 12 tangan. Taribat yadak, mana ambil tanah cekor lagu ni. Bukan kata cekor tu tak nampak tanah, nampak tangan saja. Taribat yadak. Maknanya bertuahnya bila orang tu memilih pasangan dia, dia pilih ni hak agama dulu. Payahlah ni. Ada orang pilih harta, dia hijau gapo. Dia nak pilih perempuan pun saya hijau juga. Hijau gapo, pendidikan dia, education dia lagu mana, ngaji you ke dak, apa sekolah rendah saja ke, setakat SPM ke. Kena tengok dia pilih hak tu. Ni apa tu? Pasal agama ke? Dia juga. Tengok CJ, ni bahagia doktor. Maknanya nampak ada chance boleh PT lah. Maknanya ada harta lah. Kalau kerja doktor contohnya, engineer ke, siapa dia ni, CEO, ni harta. Nabi kata boleh pilih, tapi pilihlah hak agama yang terbaik. Nak cari. Sebab tu ulama sebut, kalau nak cari orang lelaki yang soleh, wali, seorang lelaki yang wali ramah. Bukan nama dia wali. Dia ni wali. Tu wali bahagian orang lelaki ni ramah. Tapi kalau seorang perempuan yang wali, payah nak jumpa. Payah nak jumpa orang perempuan ni seorang wali.
Serupa seperti siapa dia? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni seorang yang salihah dan juga waliullah juga. Dengar semua lagu dia ni, nasyid Rabi'atul Adawiyah, buh nama anak Rabi'atul Adawiyah. Siapa dia tu? Ada orang kenal Rabi'atul Adawiyah ni, orang comel je. Seorang wali Allah, orang yang salihah. Wali-wali, para isteri Nabi, wali. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang duk viral, tengok semalam viral. Seorang perempuan yang sudah umur dia 76 tahun. 76 tahun. Baca Al-Quran khatam 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam. Ini wali dah ni. Tak wali. Tak. 3 tahun sekali pun belum tentu lagi. Isteri-isteri di rumah nak khatam Al-Quran. Kalau tak mari ngaji, tak ada kelas mengaji, nak khatam Al-Quran 3 tahun sekali payah. Takut tak khatam langsung. Khatam hok jamai kecil mula belum nikah, lepas nikah dekat tak khatam. Duk kali khatam anak dia. Mak tak khatam. Ni seorang perempuan umur 76 tahun khatam Al-Quran 3 hari sekali. Mata cerah molek lagi. Mata cerah lagi. Boleh khatam Al-Quran 3 hari sekali. Baca lagu mana? 2 juzuk. Lepas semaya 2 juzuk. 5 kali sehari 2 juzuk. Setiap kali lepas semaya waktu 5 waktu. Lepas subuh 2 juzuk, lepas zuhur 2 juzuk, lepas asar 2 juzuk, lepas maghrib 2 juzuk, lepas isyak 2 juzuk. Dia kata kalau tak ada antara maghrib dengan isyak kerana wirid dengan kuliah dengan orang mengajar, sebelum tidur dia mesti habis juga 4 juzuk. Hebat. Hebat nak cari lagu ni. Payah nak. Waktu Nabi kata fasbar li dzatiddin taribat yadak. Nak pilih orang perempuan, cari orang beragama tu memang bertuah lah. Tak suruh kira lah apa ni kelulusan gapo. Tapi kalau ada agama itu lebih baik. Ini ada agama beragama lah, beramal lah, bukan ada siji agama. Ada siji agama banyak juga tak beramal. Jadi maknanya yang beramal dengan agama, orang mutadayyun berpegang dengan agama, berkata jadi ulama tidak, sampai tahap tu payah nak cari mana. Nak kahwin. Waktu alim ulama ni dia, kalau lelaki hafiz Al-Quran, orang perempuan tidak hafiz tak ada masalah. Tapi kalau nak cari isteri hafizah, seorang hafiz Al-Quran, si suami itu mesti hafiz juga. Paling kurang dia kena hafiz juga. Isteri hafizah, suami tidak hafizah. Itu satu benda yang sangat janggal. Walaupun ada saja, tapi pelik. Biasanya kalau orang perempuan tu hafizah, suami dia seorang yang hafiz. Allah Ta'ala wadah dalam Al-Quran, at-tayyibina lit-tayyibat, at-tayyibuna lit-tayyibat. Hak baik ni Allah Ta'ala tentukan dengan yang baik-baik. Pasangan dia yang baik-baik juga. Az-zani la yankihuha illa zaniyatan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalau seorang lelaki itu penzina, nescaya dia akan nikah juga dengan seorang perempuan yang berzina juga. Wa zaniyatan la yankihuha illa zanin. Dan orang perempuan, kalau dia ni jenis kaki lelaki tak, ngejatan ni, dia nikah pun suami dia lagu tu juga. Ni, waktu kau ni tu nikah dah pun.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ayat dah. Allah Ta'ala ayat dah dalam Quran. Ni. Tapi kalau dia bertaubat, dia bertaubat sebelum kahwin itu lain. Tak, memang dia bertaubat sungguh, ini Allah akan tentukan pada dia suami juga seorang yang soleh. Begitu juga suami lelaki ni nakal dulu. Tak. Tapi dia bertaubat dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tentukan pada dia isteri juga yang baik. Jadi kalau hak jenis nakal, Allah Ta'ala tentu dah ayat dah. Tak, kalau hak jenis panggil masuk air ni, akan jumpa juga dengan hak masuk air juga. Ni lagu tu lah tentuan yang Allah tentu lah. Lepas tu orang boleh tengok pasangan suami isteri ni. Ada musim-musim ni orang pakat kenduri kahwin belaka kan. Dia tengok muka, kadang-kadang muka nak serupa tu. Muka nak serupa je. Tak. Lepas tu perangai pun serupa juga. Kalau aja ni kelorek tok laki dengan bini serupa. Dia ada panggil masing-masing. Ini. Kalau orang soleh pembaca Al-Quran, tak, suami suka baca Quran, isteri suka baca Quran, kita dengar tok laki bini baca Quran, lagu nak serupa dah. Lagu baca Quran nak serupa. Serupa tok laki dia baca lagu. Nah, ini pasangan yang memang Allah Ta'ala jadikan berpasang-pasangan. Ini. Dalam bab muasyarah pada pergaulan pada isteri ni, muasyarah ni ialah satu benda yang luaslah dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Fiqh muasyarah, apa ni, fiqh munakahat, dalam bab infak, nafkah, semua tu telah dibincangkan dalam ulama sebut belaka dah. Dan kita pun selalu dengar dah bab nafkah lagu mana, bab pembahagian harta lagu mana, apa ni, nak buat bentuk keluarga, tak. Dan ulama-ulama tak henti-henti tak ni. Ada selalu ada sama je tajuk-tajuk kitab-kitab yang keluar, sama ada kitab tu untuk keluarga dan sebagainya, keluar sama. Tak. Fiqh tarbiyatul aulad. Kitab sebutin nak tentang tarbiyatul aulad. Nak tarbiyah anak-anak. Ini. Fiqh apa ni, kitab tentang asma'u tiflun. Nama-nama nak wi kanak. Ulama tulis juga. Ulama tulis juga nak wi nama kanak, nama gapo comel. Ini nama gapo dia comel. Mula-mula disusun ni nama para nabi. Lepas tu ni nama para perempuan, isteri-isteri nabi hak salihah. Isteri nabi hak salihah. 4 orang perempuan yang mana Allah Ta'ala sebut dia ni sayyidah, menjadi orang panggil sayyidah ni tuan. Ada orang kehormat dalam syurga. 4 orang perempuan. Siapa dia? Ya? Ni 4 orang perempuan ni, siapa dia? Yang pertama, isteri Firaun. Nama ke apa? Masitah tu tukang sikat rambut. Masitah ni tukang sikat rambut Firaun. Isteri Firaun sendiri. Wa daraballahu mathalan imra'atan. 2 contoh Allah sebut perumpamaan 2 orang perempuan. Yang saleh, iaitu isteri pada Firaun. Allah Ta'ala sebut, tak sebut dalam nama dia dalam Al-Quran, tapi Nabi sebut nama dia Asiyah. Dia kata Rabbi ibnili baitam minal jannah wa najjini min Firaun. Dia doa, wahai Tuhan, tolonglah binalah pada aku satu rumah dalam syurga, dan jauhkan aku daripada amalan jahat Firaun, isteri Firaun. Lepas tu wa Maryam binata Imran. Maryam, nama Maryam. Kalau orang tak berbodoh nama Maryam. Nama orang tua, nama kuno dia kata. Nama orang panggil purba, dia panggil.
Bubuh nama Maryam. Allah tak ada nama lain kau. Kan ni. Tu pula ayat lagu tu. Anak kena ada nama Maryam. Tu pula tak ada nama lain kau. Bubuh kat nama sahu-sahu sikit. Nama kau bawa sahu lah ni. Tu tak sahu mana dah. Ni. Nama arti hati hok pelakon ni. Ni, macam-macam nama. Apa? Nama bukan main. 3-4 patah. Dalam IC tu jadi 2 baris. 2 baris IC. Nama. Nama dia saja 3 patah dah. Bank pula. Ayah tu 3 patah pula. Panjang ni. Kalau orang Arab ni panggil nama hot terpes sekali. Kita orang Melayu banyak ke bubuh nama Wan, Ni, Muhammad depan. Ni. Kalau bubuh Ni pun bubuh Muhammad pula. Kalau bubuh Wan pun bubuh Muhammad juga. Kalau Arab dia baca pasport Wan, dia panggil Wan. Wan lepas tu nama terakhir sekali. Kalau Wan Muhammad Yusuf bin Wan Muhammad Ibrahim, dia panggil Wan bin Ibrahim. Tak cakap nyawuk, cakap panggil, tak nyawuk dia. Dipanggil nama tadi. Mungkin nama orang Arab satu patah je. So perkataan. Tak. Kita pun nama so perkataan ni serah tak cukup je. Ini. Mungkin pesing nama kita dah. Nak lagu tu orang Melayu. Ni, pilih nama ulama tulis dah. Kitab-kitab tulis nama. Nama orang perempuan Maryam, Aisyah, Aisyah dan juga Fatimah. Ni. Masyittah. Nama-nama ini orang-orang yang masyhur dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam agama ni orang yang terkenal. Lagi banyak lagi lah orang perempuan yang disebut dalam hadis Nabi. Pendekar. Hak perempuan jadi ulu balang Nabi pada. Ni, nama dia Nasibah ataupun Nusaibah. Ada nama Suwaibah. Nama-nama ni orang kata nama tak sahu mana. Panggilan tadi lah satu doa. Dia panggil ni doa. Panggil yang baik menjadi satu doa. Lepas tu Nabi marah tu nama-nama yang tak comel Nabi tukar. Kalau nama tu makna dia comel Nabi tak tukar. Sahabat-sahabat Nabi yang nama dia lagu tu dah comel-comel dah, Nabi tak tukar. Kecuali nama-nama yang tak baik tu Nabi tukarkan nama dia. Kita kalau nama non muslim kita tak tahu lagi maksud dia gapo. Kalau maksud dia baik maka tak boleh tukar. Ini. Ada seorang tu nama dia Muhammad Dirar. Ni bunyi Arab sedap. Siapa kau Mesir Arab kejut tengok. Tulis di beg nama Muhammad Dirar. Apa ni? Seorang yang sangat boleh memberi mudarat pada orang lain. Dirar. Lalu Syekh Nuruddin Al-Banjari ni tukar nama dia. Nama Nuruddin juga. Sebab Syekh Nuruddin ni nama dia pun juga dulu ditukar oleh Syekh dia sendiri. Syekh Nuruddin ni nama dia dulu nama dia Nurjani. Nama dia Nurjani. Jadi maksud dia tak comel juga. Bila ngaji di Mekah, maksud dia tak comel. Waktu dia ngaji, syekh dia tu terkejut dengan nama dia. Tapi syekh dia tukar nama sikit. Dia panggil Nurjani. Cahaya datang kepadaku, Nurjani. Tapi syekh dia bagi nama Nuruddin. Jadi nama dia Nuruddin, tukar nama. Kerana panggilan. Ini semua ni dalam bentuk sistem kekeluargaan lah. Tak sampai satu peringkat nak letak nama sekalipun diajar dalam agama kita. Wallahu taala alam. Sekadar itulah dulu untuk pagi ni yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah tu pada dia sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.